Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kesempatan kali ini saya ingin menerangkan sedikit tentang tugasan yang telah diberikan, iaitu tugasan bagi subjek Kajian Budaya Etnik Malaysia PPPM 1053. Saya ingin menerangkan sedikit tentang tugasan yang diberikan kepada saya, iaitu tajuknya adalah Budaya Masyarakat Melayu Jawa di Sabak Bernam. Baik, sebagai pengenalan, Malaysia merupakan sebuah negara yang didiami oleh berbagai kaum, berbagai etnik dan budaya. Secara amnya, Malaysia ini terdiri daripada 3 kelompok etnik terbesar, iaitu Melayu, Cina dan India. Dalam masyarakat Melayu, terdapat beberapa pecahan etnik. Antaranya adalah Melayu asli, Jawa, Banjar, Bugis, Kampar dan Minang. Dan pada video kali ini saya ingin memfokuskan kepada kebudayaan masyarakat Jawa, khususnya di kawasan Sabak Bernam. Baik, yang pertama adalah saya ingin menerangkan sejarah awal kedatangan masyarakat Jawa ke Tanah Melayu dan khususnya mereka pergi ke Sabak Bernam. Yang pertama adalah mereka datang secara minggat, iaitu melarikan diri atas faktor mereka di kawasan Tanah Jawa sana, mereka ditindas dan mempunyai mungkin perselisihan faham sesama keluarga dan ingin menaik taraf hidup mereka lah untuk mencari pendapatan. Dan yang kedua adalah mereka berhijrah kerana ingin mencari tempat tinggal yang baru ataupun mencari tempat untuk mereka mencari rezeki. Baik, cara mereka melarikan diri adalah dengan cara minggat, iaitu melarikan diri. Dan mereka datang ke sini untuk mencari tempat yang selamat untuk mereka diami dan untuk mencari rezeki lah. Dan antara pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan di sini adalah, yang pertama adalah menjadi petani ataupun pekebun, dan kedua adalah menjadi pekerja-pekerja di lombong-lombong di kawasan Kelang. Dan sejarah awal keturunan Jawa di Selangor adalah yang pertama adalah di Tanjung Karang, kedua adalah Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Banting iaitu di Kuala Langat dan Sepang. Dan populasi Jawa ni banyak berada di tempat-tempat yang setelah saya sebutkan tadi itu. Baik, adat atau budaya masyarakat Jawa yang ingin saya ketengahkan pada video kali ini adalah dari segi perkahwinan dan kenduri kendara. Perkahwinan bagi masyarakat Jawa adalah seperti masyarakat yang lain juga, cuma dia mempunyai proses, iaitu yang mempunyai 3 proses, iaitu fasa proses merisik atau melamar, bertunang, dan ketiga adalah berkahwin. Bagi fasa merisik, pengantin lelaki akan berkunjung ke rumah calon pengantin perempuan untuk melamar perempuan itulah, dan mereka pengantin lelaki itu akan membawa sama ahli keluarga. Ahli keluarga kedua belah pihak akan saling kenal mengenal dan seterusnya membincangkan tentang apakah mereka bersetuju untuk meneruskan ataupun merestui perkahwinan yang anak mereka ingin langsungkan, dan seterusnya ke fasa pertunangan. Baik, pada fasa pertunangan pula, pihak perempuan yang telah bersetuju untuk berkahwin dengan lelaki yang dihajati itu, pihak pengantin perempuan akan dikunjungi kembali oleh keluarga si lelaki itu, dan mereka akan menyaruhkan cincin sebagai tanda mengikat pertunangan antara kedua belah pihak. Uniknya dalam majlis pertunangan ini adalah pihak lelaki akan menghantar tepak sirih yang merupakan satu pengkhiasian yang paling utama. Di dalam tepak sirih itu terdapat kapur, kambing dan buah pinang yang telah dikacip. Daun sirih yang diletakkan dalam sebuah tepak dan dibawa bersama dengan hantaran yang lain. Itu adalah fasa pertunangan. Baik,
bagi fasa perkahwinan pula, terdapat juga proses-proses acara sebelum berlangsungnya perkahwinan atau walimah. Yang pertama adalah acara selamatan ataupun upacara kesyukuran. Acara ini adalah dilangsungkan adalah untuk mensyukuri nikmat Allah SWT yang telah memudahkan urusan kedua belah pihak untuk berkahwin. Yang kedua adalah acara marhaban, iaitu bacaan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW, pembacaan Al-Quran dan ritual pemberian bunga dan budak tabur kepada pasangan pengantin, dan diakhiri dengan makan bersama. Makanan yang disajikan adalah bukan salah satu adat dalam upacara perkahwinan. Ketiga adalah acara khataman. Acara khataman ialah pengantin perempuan akan melakukan majlis khatam Al-Quran sebagai salah satu acara dalam majlis perkahwinan. Majlis ini diadakan bagi memohon keberkatan dalam ikatan perkahwinan yang bakal didirikan. Baik, acara seterusnya adalah acara akad nikah. Akad nikah bagi masyarakat Jawa kebiasaannya akan dilakukan sehari sebelum majlis walimah atau diadakan pada malam sebelum majlis walimah. Dan acara pernikahan ini akan diadakan di rumah pengantin perempuan. Baik, pada hari walimatul urus pula, pihak pengantin lelaki akan mengunjungi rumah pengantin perempuan bagi meraihkan majlis perkahwinan mereka. Dan kedatangan pengantin lelaki akan disambut oleh pihak perempuan di hadapan rumah. Baik, bagi adat kenduri kendara pula, masyarakat Jawa terkenal dengan istilah kondangan, iaitu jemputan majlis perkahwinan. Dan kondangan ini juga boleh digunakan dalam panggilan buat majlis-majlis lain seperti majlis makan-makan ataupun yang seumpama dengannya lah. Masyarakat Jawa biasanya akan datang ke majlis perkahwinan bersama ahli keluarga, dan uniknya dalam majlis perkahwinan itu terdapat beberapa jenis hidangan yang asli daripada masyarakat Jawa seperti wajik, kembang loyang, jenang, bubur sumsum dan beberapa jenis makanan tradisi masyarakat Jawa. Bagi kaum wanita pula, apabila selesai daripada menjamu selera, mereka akan masuk ke rumah pengantin ataupun naik ke rumah pengantin untuk berjumpa dengan pengantin perempuan tersebutlah. Dan dia diistilahkan sebagai jakungan, iaitu duduk sebentar bersama pengantin untuk mengucapkan tahniah di atas perkahwinan yang dilangsungkan. Bagi dari segi penyediaan makanan pula, masyarakat Jawa terkenal dengan budaya rewang. Rewang ialah menyediakan, menyusun dan mengatur majlis secara bersama, iaitu sesama adik-beradik, saudara mara dan jiran tetangga. Kebiasaan daripada acara rewang ini adalah acara rewang ini akan disediakan seawal seminggu sebelum majlis, iaitu ketua rewang akan berjumpa dengan ketua keluarga pengantin untuk membincangkan pelbagai jenis menu makanan dan acara majlis. Baik, dari segi adat kelahiran pula, masyarakat Jawa akan mengadakan acara bancaan ataupun majlis zikir yang diadakan sebelum kelahiran bayi. Kebiasaannya majlis ini akan diadakan sekali dengan majlis doa kesyukuran, bacaan Yasin dan tahlil. Tuan rumah akan menjemput orang kampung, sama ada orang masjid atau surau, datang ke rumahnya, dan khusus pada malam Jumaat. Tuan rumah akan berjumpa dengan tuan imam dan
akan memberitahu beberapa hajat yang ingin dia sampaikan, dan dia seterusnya memohon agar Tuan Imam untuk membacakan beberapa doa dan doa selamat agar urusan kelahiran dipermudahkan. Dan uniknya pada majlis ini, para jemputan akan dapat menikmati beberapa jenis makanan tradisi masyarakat Jawa, antaranya adalah bubur dan rojak. Simbolik daripada dua jenis makanan ini adalah untuk menyatakan rasa kesyukuran kepada Allah SWT atas kurniaan zuriat daripadanya. Baik, saya beralih pula kepada topik yang keempat, iaitu sudut agama dalam masyarakat Jawa. Pecahan daripada tajuk ini adalah, yang pertama adalah pengaruh agama. Masyarakat Jawa di Malaysia majoriti adalah beragama Islam. Secara khususnya masyarakat Jawa di Selangor, iaitu di Sabah 6, beragama Islam sejak sebelum kedatangan mereka ke tanah Melayu lagi. Dan antara ulama yang terkenal yang membawa ataupun mengajar masyarakat Jawa Islam di Sabah 6 adalah Kiai Muhammad Saleh bin Umar Semarang, atau dikenali sebagai Kiai Saleh Darat. Baik, Kiai Muhammad Saleh Darat telah mengarang satu kitab, iaitu kitab Tarjamah Sabilul Abid ala Jawharul Tauhid, iaitu kitab yang mana untuk meluruskan atau meneguhkan pegangan akidah Islamiah masyarakat keturunan Jawa di Sabak Menam secara khususnya. Dan kitab ini dirujuk ataupun dimuatkan beberapa panduan daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Dan fokus utama perbincangan kitab ini adalah memfokuskan kepada pentauhidan kepada Allah, iaitu mengesakannya dari keyakinan kepada roh leluhur atau roh-roh lain. Kitab ini diajar di beberapa kampung, antaranya adalah seperti di Kampung Banting, Kampung Tebuk Mufrad, Kampung Tebuk Jawa, dan Kampung Batu 38, dan di kampung-kampung Lucin di sekitarnya. Kiai Muhammad Saleh juga telah banyak mengasaskan pondok-pondok atau pesantren yang menjadi tempat pengajaran hal ehwal Islam. Baik, antara tinggalan karya yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat Jawa di Sabah 6 secara khususnya dan secara amnya di Malaysia adalah, yang pertama adalah kitab Majmu' Syariatil Kafiyatil lil Awam yang dikarang oleh dia sendiri. Kedua adalah kitab Tarjamah Sabilul Abid ala Jawharul Tauhid. Yang ketiga adalah kitab Minhajul Al-Qiyah fi Syarhi Ma'rifati Al-Azkiyah. Yang keempat adalah Matan Az-Zubali ala Syekh Ahmad bin Raslan Asy-Syafi'i. Yang ketiga adalah Fathul Mu'in. Kitab-kitab ini ditulis menggunakan bahasa Jawa dan diajar dengan menggunakan bahasa Jawa. Baik, poin yang seterusnya adalah saya ingin menerangkan tentang bahasa dan pertuturan masyarakat Jawa di Sabak Bernam. Penggunaan bahasa Jawa dari satu generasi ke satu generasi tidak formal, atau lebih tepat lagi, bahasa Jawa diturunkan secara lisan semata-mata dan digunakan untuk tujuan komunikasi. Ini berbeza dengan di masyarakat di Indonesia, atau secara khususnya di kawasan Jawa Barat, Tanah Jawa, yang mana mereka menggunakan bahasa Jawa ni dalam kehidupan seharian dan dalam pembelajaran dan beberapa urusan-urusan rasmi yang melibatkan kerajaan. Baik, sebagai kesimpulan, saya boleh simpulkan bahawa masyarakat Jawa, khususnya di kawasan Sabak Bernam ini, mempunyai satu budaya yang sangat menarik, sangat unik, dan saya salah seorang daripada anak Jawa di kawasan Sabak Bernam. Dan secara amnya saya ingin mengingatkan agar kita perlu bersyukur kerana Malaysia ini dilimpahi dengan pelbagai bangsa, pelbagai budaya, agama,
yang mana kepelbagaian itu akan melahirkan melahirkan keuntungan kepada negara dari segenap sudut, dan kita perlu bekerjasama antara kaum untuk menambahkan lagi keeratan hubungan sesama manusia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.